Dalam bahagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahap penulisan. Dalam tahap yang pertama, penulisan, kita ada 5 langkah yang telah saya nyatakan sebelum ini. Jadi langkah yang ke-6 adalah tahap penulisan. Apa yang dikatakan sebagai tahap penulisan? Setelah kita mengumpul semua bahan, kita dah ada proposal, kita mengumpul evidence, bahan-bahan yang kita perlukan tadi, kita dah buat kad yang dipanggil kad nota, kad bibliografi, jadi semua sudah lengkap dengan bahan-bahan sumber yang kita perlukan, dan kita akan masuk pula kepada tahap penulisan. Baru kita nak menulis. Setelah kita ada semua bahan di sekeliling kita, kita akan ambil bahan tersebut, kita tulis dalam esei kita. Okey, ada beberapa perkara yang perlu pelajar ingat. Pada tahap penulisan ini, yang pertama, esei sejarah adalah satu bentuk komunikasi. Sebab kita berkomunikasi dengan orang yang membaca esei kita. Jadi apabila dia membaca esei kita, selain daripada pemeriksa yang membaca kita punya esei, mungkin orang lain yang berminat tentang sejarah tempat itu juga akan membaca. Kawan-kawan kita akan membaca. Okey, penduduk-penduduk, orang kampung, siapa saja yang berminat untuk membaca. Jadi bila kita menulis esei, ada beberapa perkara kita kena faham. Bila kita berkomunikasi dengan orang yang membaca esei kita tersebut, kita kena pastikan beberapa perkara. Jadi sesebuah esei yang sejarah yang baik mesti menitik beratkan perkara ini. Pertama, dari segi soal gaya bahasa. Bagaimana kita menyampaikan, kita menjelaskan persoalan itu dalam dapatan kajian. Kita menggunakan gaya bahasa tertentu. Gaya bahasa yang mudah, yang simple, gaya bahasa akademik. Okay, bukanlah yang bersifat gaya bahasa media sosial contoh, ataupun gaya bahasa katik harian. Tidak, ini ada satu gaya bahasa penulisan ilmiah. Pertama, pastikan gaya bahasa yang betul. Kedua, kita membina isi kita itu berdasarkan perenggan dan perenggan-perenggan. Di mana setiap perenggan itu berkembang, dan perenggan itu menjelaskan kita punya persoalan daripada soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga misalnya. Jadi kita bina dalam perenggan, banyak perenggan, dan setiap perenggan itu isinya berkembang. Itu dipanggil jawapan yang coherent. Okey, dan setiap perenggan itu mempunyai kesinambungan dari segi isi yang nak kita sampaikan. Macam kita juga menulis esei dalam menjawab soalan. Sama, bila kita menulis esei untuk kerja khusus, itulah caranya. Jadi setiap perenggan itu mempunyai isi yang berbeza. Kita tidak mahu berlaku pengulangan dari segi isi. Kita dah jelaskan tentang latar belakang. Kita hanya jelaskan perenggan pertama, latar belakang diri dia. Kedua, latar belakang keluarganya, bila dia berkahwin dan sebagainya. Latar belakang sekolah, akademik dia. Latar belakang pendidikan dia, sampai tahap mana, di universiti dan sebagainya. Dan latar belakang kejayaannya. Okay? Latar belakang politik dia misalnya. Kalau dia seorang tokoh politik dan sebagainya. Dan itu kita berkembang. Setiap itu dinyatakan dalam perenggan demi perenggan. Jadi isi itu berkembang dan orang membaca. Apabila pembaca membaca tentang hasil esei kita, mereka tertarik. Okay, mereka memahami apa yang kita cuba sampaikan. Sebab itu adalah satu bentuk komunikasi. Yang dikatakan sebagai komunikasi tadi. Dan kita menggunakan gaya bahasa dan ayat yang tepat, ringkas, tepat dan padat. Dan ayat kita itu mampu menjelaskan apa yang kita cuba memberi penerangan kepada pembaca. Itu yang dikatakan komunikasi yang baik. Jadi kita menyusun idea kita secara tersusun, mengikut persoalan pertama, persoalan kedua dan juga persoalan yang ketiga. Dan kita telah membuat infografik tadi, berkaitan dengan persoalan yang pertama, apa yang ada dalam persoalan pertama. Jadi isi kita juga akan berkembang mengikut langkah-langkah tersebut, mengikut infografik yang kita katakan. Jadi mesti ada panduan, mesti ada gerak kerja yang tersusun untuk membolehkan kita menghasilkan esei yang baik. Bukan main tulis je, bukan kita hanya ambil mana-mana tulis je masuk dalam ayat tu, tidak. Kita perlu susun olah esei kita tu menjadi esei yang baik, menarik untuk diikuti. Jadi penulis hendaklah menitik beratkan aspek kebahasaan dalam eseinya dari segi bahasa. Bukanlah hendak bahasa yang hebat sangat, tidak, tapi bahasa yang mudah yang dipahami, kurangkan kesalahan dari segi ejaan, lagi segi tata bahasa dan sebagainya. Jadi yang tiga, kualiti sesebuah esei sejarah tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak maklumat yang disumbat masuk ke dalamnya, tetapi juga sejauh mana esei itu memberi kefahaman, memberikan minat kepada orang yang membaca itu untuk meneruskan kajian.
tentang apa yang kita tulis tadi. Okay, ataupun mereka berminat untuk membaca sehinggalah akhir, sehingga penutup esei kita. Itu satu kelebihan kepada esei tersebut. Kesemua ini diperlukan bagi sesebuah esei sejarah. Ia menjadi sebahagian daripada kemahiran seseorang sejarawan. Itulah yang dikatakan the student of history. Dia pelajar sejarah, dia mesti memiliki kemahiran untuk memberi satu penjelasan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan sejarah, yang kita kata sebagai salah satu bentuk komunikasi, tetapi dalam bentuk penulisan sebuah esei sejarah yang melalui satu pengkisahan ataupun pensejarahan yang menarik, dan menarik minat orang untuk terus membaca dan memahami apa yang kita cuba sampaikan.